Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kita punya pelajaran ke bab 2, sel sebagai unit asas kehidupan. So, apakah sel? Sel adalah satu unit asas dalam sebarang organisma hidup. Bentuknya adalah mikroskopik dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Ini adalah contoh mikroskop yang kita gunakan di makmal sekolah. Menggunakan elektrik dan mempunyai 3 kuasa pembesaran. Ini adalah contoh sel haiwan. Dalam contoh ini kamu nampak ini adalah sel pipi ya. Dan ini adalah bentuk sel tumbuhan yang terdapat pada kulit bawang. Sebelah kiri kamu ada contoh sel haiwan dan sebelah kanan kamu ada contoh sel tumbuhan. Kalau kamu perasan, terdapat beberapa komponen penting yang terdapat di dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Komponen kecil ini kita panggil sebagai organel dan mempunyai fungsi yang tertentu di dalam sel. Terdapat 3 komponen penting yang terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel haiwan. Kedua-duanya mempunyai membran sel. Jika pada sel haiwan membran sel terletak pada bahagian paling luar, manakala membran sel bagi sel tumbuhan adalah bagian dalam sikit. Sitoplasma pula, kedua-duanya ada, dan kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan mempunyai nukleus. 2 komponen yang tidak terdapat pada sel haiwan yang hanya terdapat pada sel tumbuhan adalah vakul, dan juga dinding sel. Sekarang mari kita lihat apakah fungsi komponen penting tersebut yang terdapat pada sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Nukleus. Bentuk yang ini tengah-tengah ni. Fungsinya adalah untuk mengawal sebarang aktiviti sel. So, nukleus akan tentukan bahan apa yang boleh masuk ke dalam sel dan juga bahan apa yang boleh keluar. Sitoplasma. Sitoplasma adalah kawasan yang paling besar pada sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Fungsinya adalah sebagai medium tindak balas kimia. Walaupun sel saiznya sangat kecil, tetapi terdapat tindak balas kimia yang membolehkan sel itu berfungsilah. Dan sebarang tindak balas kimia berlaku di dalam sitoplasma. Membran sel, fungsinya adalah untuk mengawal keluar masuk bahan ke dalam sel. So, dia akan ada setengah bahan, membran sel akan tahan daripada keluar ataupun masuk. Dinding sel pula memberi bentuk kepada sel tumbuhan. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan sahaja, tapi tidak terdapat pada sel haiwan. Kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan sahaja. Fungsi kloroplas adalah untuk sebagai tempat untuk berlakunya fotosintesis. Semasa fotosintesis berlaku, proses itu hanya berlaku pada kloroplas sahaja, tapi tidak ke semua bahagian. Vakul pula, vakul adalah sebagai tempat simpanan makanan. Fotosintesis berlaku pada kloroplas. Hasil akhir fotosintesis akan menghasilkan bahan makanan. Bahan makanan tersebut akan disimpan di dalam vakul. Walaupun macam tu, walaupun terdapat persamaan, ada juga perbezaan. Persamaan antara kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan, kedua-duanya mempunyai nukleus, kedua-duanya mempunyai sitoplasma, dan kedua-duanya mempunyai membran sel. Tapi ada 4 perbezaan yang kamu mesti ingat, iaitu bentuk adalah tetap bagi sel tumbuhan dan bentuk tidak tetap bagi sel haiwan. Untuk sel tumbuhan, terdapat vakul yang besar. Sel haiwan tidak terdapat vakul. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan sahaja, tapi tidak terdapat dalam sel haiwan. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan sahaja, tetapi tidak pada sel haiwan. Saya ulang lagi balik. Fungsi vakul adalah tempat simpanan makanan. Kloroplas pula adalah tempat berlakunya proses fotosintesis. Dan dinding sel memberikan bentuk yang tetap kepada sel
tumbuhan.